Malaysia, dan kali ini kita teruskan pula dengan satu bicara. Kita minta dan mohon anda semua untuk serahkan jiwa raga anda, minda anda, pemikiran anda, hati anda kepada kami. Dan kita nak membicarakan tentang satu topik yang begitu indah, itu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asfi Zainul Abidin, merupakan pensyarah bahagian pengajian Islam Universiti Sains Malaysia USM. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Jadi kalau kita nak menjadi seorang mukmin sejati, harus menjadi mulia dari kerana agamanya, mempunyai kepribadian kerana akhlaknya, dan menjadi terhormat kerana akhlaknya juga. Jadi dalam kita nak meneladani akhlak Rasulullah SAW, mungkin sebagai mukadimah, kita boleh teruskan pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita sebut tentang akhlak di dalam Islam, dia punya ruang lingkupnya itu begitu luas. Luas, ya. Manusia berakhlak dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Insan perlu berakhlak dengan alam sekitarnya, perlu berakhlak dengan manusia di sekelilingnya, dengan negaranya, dan dengan segala yang ada hubungan dengan dia. Dan ini diajar oleh agama. Barangkali mungkin apabila orang sebut akhlak ni, akhlak dengan ibu bapa, kita ada dalam Islam lebih luas daripada itu. Berakhlak dengan alam sekitar umpamanya, kita tidak boleh musnahkan alam sekitar di dalam agama. Bahkan dalam Islam sesuatu yang diajar yang pada zamannya tak diajar, iaitu tentang toleransi agama. Ada hadis-hadis Nabi SAW, bahkan ayat Al-Quran menceritakan bagaimana Muslim patut berakhlak dengan non-Muslim dengan akhlak yang baik. Bahkan saya mungkin dalam kesempatan ini, saya nak sebut satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Hingga kan Nabi SAW berakhlak dengan orang yang hamati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, apabila jenazah Yahudi lalu, Rasulullah SAW bangun. Dan sahabat menyebut, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Wahai Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Rasulullah kata, "Alisat nafsan." Takkah dia juga nyawa? Dia juga soul. Dia juga adalah jiwa. Jenazah Yahudi bukan Muslim, mayat lagi, dia pun tak tahu kita hormatkan dia ataupun tak. Tetapi demikian kehalusan budi yang ditunjukkan oleh agama, yang merangkumi setiap aspek dalam kehidupan manusia, itu bagi menunaikan maksud rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Ya. Dan seharusnya menjadi rahmat juga bagi kita, sekiranya kita meneladani dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama juga, sekarang ini kita lihat seorang sudah pudar segala-galanya, terutama sekali dari segi sifat kita dan juga sikap kita sesama manusia, sebagai contoh. Dan kalau kita lihat, Rasulullah sememangnya bukan sahaja seorang sahabat yang baik, bukan sahaja seorang jalanan perang yang tegas, tetapi juga seorang bapa yang begitu baik, dan juga seorang suami yang begitu baik kepada isterinya. Jadi pandangan kita sudah pudar sekarang dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini satu perkara yang perlu Muslim, khususnya mempelajari tentang ciri-ciri sirah ataupun kepribadian insan yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah. Antara ciri kepada pribadi insan ini ialah syumul ataupun komprehensifnya tentang diri baginda dalam setiap aspek kehidupan. Kita mahu apa? Kita nak jadi seorang rakyat yang baik, Rasulullah ada di situ. Pemerintah yang baik, Rasulullah ada di situ. Nak jadi bapa yang baik, dia ada di situ. Nak jadi rakan yang baik, dia ada di situ. Nak jadi satu orang yang amanah dalam urusannya, dia ada di situ. Di mana sahaja orang itu, Rasulullah ada di situ. Hani boleh jadi diri Hani, tidak perlu jadi orang lain, tapi boleh mengikut Rasulullah SAW. Ada orang yang tegas, ada orang yang lunak, ada orang yang lembut, ada orang yang minat itu dan ini. Kesemuanya itu ada ruang untuk dia dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ini keistimewaan pribadi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hantar, dan kita selalu ulangi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi Rasulullah itu, sesungguhnya bagi Rasulullah itu pada kamu contoh yang baik. Kerana kita boleh meniru ni. Kita mungkin ambil pemimpin agung mana-mana kat dunia ini.
Kita mungkin, dia mungkin good politician, seorang ahli politik yang baik. Tapi kalau kita tengok masalah rumah tangga ni ada problem. Dia mungkin, kita akan dapati seorang pemidato yang baik, tapi mungkin dia ada masalah dah akhlaknya. Dia mungkin baik di sana sini, sebahagian pengasas-pengasas agama, dia kelihatannya di sudut spiritual dikatakan begitu hebat. Tetapi kita tengok dia tidak ada anak, dia tak ada family. So, kita tak ada ruang nak mencontohi mereka di situ. Tetapi tidak, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saja persoalan yang diperkatakan tentang kehidupan manusia, kita dapati bahawasanya Rasulullah ada di situ. Maka orang yang barangkali dia hanya rakyat biasa, kita tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menjadi orang yang ditindas ketika di pangkat Makkah. Kalau dia jadi pemimpin besar, kita mengetahui Rasulullah bukan seorang pemimpin. Kedudukan baginda seperti mana yang disebut oleh Abu Sufyan, aku tidak pernah melihat bahawa mana-mana raja di dunia ini dimuliakan oleh pengikutnya seperti mana pengikut Muhammad memuliakan Muhammad. Tanpa paksaan, tanpa suruhan, dengan rela hati mereka memuliakan Nabi SAW. Tapi dalam masa yang sama kita dapat melihat dia punya kerendahan diri, tawaduk, humbleness dia, yang mana barangkali yang itu tidak digabungkan dalam pribadi-pribadi yang lain. Inilah tentang keindahan gabungan jalin kehidupan. Sebab itu dia menjadi qudwah, dia menjadi good example untuk orang manusia yang datang ataupun kita semua. Sebab kita tidak ada alasan. Aku nak contoh tu, Rasulullah tidak ada alasan. Setiap apa yang awak jadi, Rasulullah ada di situ. Seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, semestinya kita harus teladani apa yang telah diamalkan, dan kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk insan yang dicipta Allah yang begitu sempurna sekali dari segala aspek dan sudut. Tak mungkin bagi kita manusia, pasti ada ramai yang berkata pada ketika ini, tak mungkin kami boleh menjadi seperti itu sekiranya mencontohi kesemuanya. Adakah ia satu perkara yang impossible? Kita tidak mungkin jadi sesempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya selalu ingin ingatkan hakikat ini. Agama tidak suruh kita menjadi manusia yang ideal. Tapi agama suruh kita menjadi manusia yang kebaikan itu dominan dalam hidupnya dibandingkan dengan kejahatan. Sebab itu agama menyebut faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah dalam Quran. Sesiapa yang banyak berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Bukan siapa yang tak ada dosa, tapi secara perbandingan kebaikan lebih banyak daripada kejahatan. Insan itu insan, dia akan ada kelemahannya, dia akan ada kesilapannya. Tetapi Rasulullah SAW itu, dia ada dua hubungan kita dengan baginda. Yang pertama ialah hubungan cinta. Kita kena cinta pribadi ini. Yang kedua ialah hubungan ikut, al-hubbu wal ittiba'. Kita cinta dan kita ikut. So kita ikut. Kita naklah, Nabi menyebut satu kaedah yang umum, yang mudah untuk kita. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tu. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu perkara, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Apa kadar yang kita mampu sebagai insan? Kita mungkin tak boleh jadi, of course kita tak boleh jadi sempurna, tetapi hasrat ingin mencontohi baginda. Sekarang kalau menjadikan sebahagian kebaikan dalam kehidupan baginda itu lebih dominan dalam hidup kita dibandingkan kelemahan-kelemahan yang kita ada. Kita kena akur kita ada kelemahan, tapi kita kena jadikan, walaupun kelemahan ada, apa-apa yang berlaku kita akan balik kepada contoh yang baik ini. Saya mungkin ada masalah, saya buat salah dengan Hani, tapi apabila kita berlaku masalah, kita akan balik pada itu. Bila balik kepada contoh itu, saya akur. Saya kata saya silap, ini betul. Kerana contoh saya tidak mencontohi yang betul. Tapi saya tak boleh kata, walaupun you contoh yang betul, saya tak kira saya nak kira saya betul juga. Itu tak benar, tak betul. Itu tak boleh. So kita tahu ada kelemahan, tapi kita tahu kita ada paksi untuk kita jadikan itu. Adalah keindahan hidup ni sekiranya kita mengikut seperti apa yang dinyatakan tadi. Tapi kita kekurangan daripada segi itu dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Tak apa, itu boleh diperbetulkan sebenarnya. Dan kalau kita lihat pribadi Rasulullah juga, di mana jika berjabat tangan,
seseorang baginda pegang erat penuh persaudaraan dan tidak akan lepaskan genggaman kecuali kalau orang tersebut akan melepaskan tangannya terlebih dahulu. Dan seorang yang sangat prihatin, a good listener, pendengar yang cukup baik, jarang-jarang memotong perbicaraan, tidak seperti kebanyakan kita pada hari ini. Mungkin boleh kamu. Ini ciri pemimpin. Saya nak sebut yang hujung tu dulu. Ya. Pemimpin kena jadi seorang yang good listener. Kena sudi mendengar. Bukan suruh orang dengar dia. Suruh dengar. Kita juga mesti mendengar. Kerana sebab itu Al-Quran menyebut tentang ciri orang yang bagus yang disebut sebagai ulul albab. Quran kata yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Mendengar perkataan-perkataan dan mengikut yang baik. Itu ciri manusia yang baik. Kita mungkin tak bersetuju, tapi tak apalah, giliran awak bercakap lah. Saya dengar dulu. Saya tak boleh potong sebelum saya tahu apa maksud awak. Jadi ini diajar dalam adab agama. Dan satu perkara yang baik ialah Nabi SAW, dia tidak menghampakan orang bawahannya. Kata dalam hadis, maka la yanzi'u yadahu hatta huwa alladhi yanzi'u. Hadisnya panjang. Dia bila salam, dia tak akan cabut tangan dia dulu sehingga kalau orang yang bersalam tu tarik tangan dia dulu. Ini dalam riwayat Imam Tirmidzi. Tapi saya nak sebut lebih menarik daripada itu. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebut Nabi SAW, riwayat juga oleh Ibnu Majah, disebut bahawa Nabi SAW ada wanita datang kepadanya. Amah ni macam wanita hamba ketika itu, orang kerja, datang kepada Nabi SAW dan pegang tangan Nabi. Kata dia, makana yanzi'u yadahu min yadiha hatta tadhhab bihi min al-Madinah haitsu syaa. Nabi tak cabut tangan dia, melainkan setelah perempuan ni dapat bawa dia, baginda bawa, Nabi ajak dia tunaikan keperluan-keperluan dia. Dia kata, Rasulullah kena ikut saya ada masalah. Rasulullah, ikut dia, apa masalah awak? Dia pergi selesaikan. Hadis ni kata Rasulullah tak tarik oleh tangan dia. Rasulullah ikut dia, masalah orang tua ni, yang ada masalah perempuan ni, sehingga selesai hajat wanita ni. Kita tahu ini seorang leader yang sibuk dengan macam-macam urusan perwakilan, datang daripada serata dunia, berjumpa dengan baginda. Dulu bukan ada sekretari, bukan ada apa, call, bukan. Tapi dalam masa yang sama, dia tetap menunaikan hajat-hajat manusia yang datang kepada Ini saya rasa terutama orang politik lah kena jaga. Bila salam orang tengok muka, jangan salam gitu saja, jangan buat syarat dia. Kemudian jangan cakap dengan orang sehingga orang rasa marah. Kan kita Rasulullah orang tak undi dia. Dia dilantik oleh Allah Ta'ala. Tu pun dia jaga manusia di bawah. Kalau manusia tak ikut, dia jadi sesat. Tapi baginda jaga perasaan orang. Ini kan pula orang yang diundi, yang dia makan gaji dengan keperluan ataupun dengan harta benda rakyat awam. Maka dia perlu lagi menjaga perasaan orang bawahan. Baik. Dan kita akan teruskan lagi pembicaraan kita sebentar nanti. Kita akan berehat seketika dan anda boleh bersiap siaga untuk menghubungi kami sekiranya ada sebarang persoalan dan ingin berkongsi pandangan mengenai tajuk kita pada hari ini, dan anda boleh hubungi kami dalam 0322828578 atau 8579 ataupun melalui laman Facebook kami. Kita dah terima banyak komen yang kita akan bacakan nanti. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Sambutan Hari Kasih. Maksudnya semua perkara yang kita lakukan ini ada nilai dari segi agama. Tadi saya sebut tentang masalah, sebahagian orang rasa kalau kita berakhlak dengan seorang Muslim, maka itu disuruh oleh agama. Tapi kalau barangkali dengan non-Muslim, tak kena mengena lah. Tak apalah kalau kita lebih kurang pun dengan non-Muslim ni. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi ingatkan hal ni. Nabi kata, man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha shay'an min ghairi tib an-nafs fa ana hajituhu yawm al-qiyamah. Nabi kata, siapa yang menzalimi orang non-Muslim yang menjadi rakyat kepada orang Muslim, ataupun menghinanya, mengurangkan haknya,
ataupun dia membebankan satu bebanan yang luar daripada kemampuan orang itu, ataupun dia ambil satu benda dengan kontu tak redha. Kita ini non-Muslim. Nabi kata, aku menjadi orang yang akan berhujah membela non-Muslim itu di hadapan Allah pada hari kiamat. Saya rasa tak ada satu agama. Hari ini kadang-kadang orang sibuk tentang agama. Pergilah cari di dalam mana-mana manuskrip agama, teks agama lain yang membahaskan soal kehalusan budi seperti yang diajar oleh agama ini. Kita boleh challenge mana-mana agama untuk bawa tunjuk adanya kehalusan akhlak ini seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi masalahnya ialah kebanyakan ajaran itu tidak reflect dalam kehidupan Muslim. Kebanyakan ajaran itu tidak zahir. Negara paling kotor negara orang Islam kebanyakannya. Masyarakat yang tak tersusun pengurusannya orang Islam. Barat yang kita katakan jauh daripada agama itu nampak lebih tersusun kadang-kadang. Tapi dalam masa yang sama kita sambut Maulid tiap tahun. Kita kata Rasulullah contoh ikutan. Tapi orang turun di airport Pakistan ataupun orang turun di sebahagian negara, kita tahu kekotorannya, toiletnya memalukan. Tapi kita kata Rasulullah contoh dalam segala-galanya. Tapi hakikatnya ia tidak berlaku dalam kehidupan Muslim. Memangnya kita harus bersatu dalam kita memastikan perkara-perkara ini disebutkan tadi diperbetulkan bersama, dan kerana itu juga kita bawa kepada anda mengenai kesatuan di mana esok kita akan menyambut Maulid Rasul. Tema sambutan adalah wasatiyah, tunggak kesatuan ummah. Dia nyata mengajak setiap umat Islam supaya kembali ke landasan asal. Itu secara asasnya. Mungkin kita boleh perpanjangkan lagi mengenai tema yang akan kita sambut esok. Saya rasa soal wasatiyah, soal agama ini dia berada, dia tidak hulu, dia tidak, dalam istilah para ulama-nya disebut tidak ifrat dan tafrid. Dia tidak cuai tapi tak melampau. Jalan syaitan, kata seorang sarjana Islam yang besar, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, jalan syaitan itu dua. Sama ada orang tu jadi ekstrim, apa yang Tuhan tak suruh dia buat, berlebih-lebihan pula, sehingga kadang-kadang zalim pada orang lain, kononnya nak membela agama, melebihi apa yang agama suruh. Ataupun dia jadi cuai, dia tak peduli agama. Kedua-dua ini jalan syaitan. Sebab tu kita jangan fikir yang tak semayang tu saja jalan syaitan. Kemudian yang merepek-repek buat semayang yang Nabi tak buat juga jalan syaitan. Jangan fikir yang orang yang tak pergi berdakwah itu saja jalan, tak mempedulikan ajaran Islam itu jalan syaitan. Tapi orang yang pergi berdakwah sehingga tidak memperdulikan tanggungjawab kaum keluarganya dan seumpamanya juga jalan syaitan. Kerana jalan agama itu berada pada pertengahan. Sebab itu ada ekstremis dalam dunia. Mereka juga memakai label agama. Ada orang yang mungkin menghukum orang lain atas nama agama, berlebih-lebihan. Mereka juga menggunakan nama agama. Maka kita sebut tentang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat wasat yang berada di pertengahan, sebagai contoh yang tidak melampau dan juga yang tidak curang. Maka saya rasa ini benda yang perlu ditegaskan kepada umat Islam tentang wasatiyah. Saya ingat wasatiyah ni lama dah kita cakap ni. Tetapi masalahnya, sejauh mana umat Islam faham apa itu wasatiyah, dan bagaimana untuk mereka itu menghayati konsep wasatiyah. Wasatiyah, slogan ni setiap tahun akan datang slogan baru. Alhamdulillah lah, slogannya kita bagi semangat baru. Tapi sejauh mana kita memahami slogan-slogan yang kita lancarkan. Mudah-mudahan kita hayati slogan untuk kali ini. Ya, baik, insya-Allah. Baik, dan kita baca sedikit adanya daripada Zulafkar, kata akhlak memerintah pun patut diteladani juga. Dan yang lain juga boleh kita bacakan. Ramai sebanyak memberikan komen balas, dan antaranya Ahmad mengatakan adil, tegas, amanah, sayang isteri, jujur dalam rumah tangga antara yang perlu kita terapkan. Itu secara asasnya. Dan dalam masa ini ada juga persoalan-persoalan, insya-Allah kita akan mohon Datuk untuk menjawabnya melalui laman Facebook nanti, kerana
masa kita sudah pun sampai di sini dan kita ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan anda semua. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muazzi Zainal Abidin, pensyarah bahagian pengajian Islam Universiti Sains Malaysia USM. Dan sekarang ni kita saya serahkan kembali tugasnya kepada Isha dan Nadia. Silakan.